kerana kita tahu segalanya beroperasi dengan keadaan yang selamat. Bersama saya, Zabri Talib, mendalami tentang keselamatan cyber di saluran YouTube Awas Cyber ini demi kebaikan kita semua. Dalam sesi kali ini, kita akan membincangkan tentang pemikiran keselamatan. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang pemikiran keselamatan ini, mari kita sama-sama fahamkan apa yang dimaksudkan oleh keselamatan itu sendiri. Keselamatan adalah set kawalan yang kita tetapkan untuk melindungi aset kita, sesuatu yang berharga kepada kita, daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti kerosakan, kecurian dan juga kehilangan aspek kerahsiaan aset itu sendiri. Kita tidak tahu sama ada perkara yang tidak diingini ini akan berlaku kepada kita atau tidak. Tetapi apa yang kita pasti, kebarangkalian ataupun kemungkinan untuk berlakunya perkara ini ada. Walaupun dia kecil, tapi risiko tu ada. Kebarangkalian atau kemungkinan ini kita istilahkan sebagai risiko. Perkara ini boleh diatasi dengan pengurusan risiko yang betul. Maklumat adalah data, dan data ini adalah perkara yang paling berharga dalam dunia cyber ataupun dalam teknologi maklumat. Contohnya ialah data pelanggan, data kewangan, data harta intelek, data kritikal perniagaan kita, organisasi kita, yang mengambil masa yang lama untuk kita kumpulkan, untuk kita proses, untuk kita buat analisa. Ini adalah yang paling berharga. Jadi bila kita bercakap tentang keselamatan maklumat, ianya berkenaan dengan bagaimana kita mengurangkan risiko daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini kepada aset kita ini, yang selalunya bersifat khianat dan juga bersifat bukan khianat, yang boleh menyebabkan kerosakan, kecurian dan juga kehilangan kerahsiaan data kita tadi. Jadi strateginya adalah untuk melindungi aset kita ini, kita perlu menguruskan risiko-risiko kita ini dengan pengurusan yang betul. Strategi untuk mengurangkan risiko ini, yang pertama sekali ialah untuk mengenali risiko itu sendiri. Kita kena kenal pasti. Dalam bidang kejuruteraan, risiko boleh diistilahkan dalam formula risiko sama dengan kebarangkalian berlakunya kejadian tersebut darab dengan impak ataupun kesan. Jadi formula ini bila diterjemahkan dalam teknologi maklumat, ia merujuk kepada kebarangkalian berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini ini sama dengan kelemahan sistem darab dengan ancaman musuh. Kita kena kenal pasti apa yang dimaksudkan dengan kelemahan sistem. Kelemahan sistem merujuk kepada Common Vulnerability Exposure. CVE merujuk kepada kelemahan sistem atau program yang terhasil daripada kelemahan reka bentuk dan juga seni bina sesuatu program, dan kelemahan ini telah diketahui umum. Ia boleh mendedahkan pengguna kepada risiko keselamatan sekiranya ia dieksploitasi oleh penjenayah cyber. Manakala pemboleh ubah ancaman musuh pula, ia terhasil daripada faktor khianat dan bukan khianat. Jadi kalau kita tengok faktor bukan khianat dahulu, ia adalah hasil daripada elemen kecuaian manusia. Terlupa nak tutup itu, terlupa nak tekan ni, terlupa nak kunci, ataupun tertekan, ataupun terkunci dan sebagainya. Kemudian elemen bencana alam, berlaku banjir, berlaku kebakaran. Mana elemen-elemen bukan khianat ini kita tidak dapat nak elakkan daripada ia berlaku. Manakala elemen khianat pula, ia bergantung kepada motivasi pelaku dan juga kebolehan pelaku tersebut untuk melakukan perkara khianat tersebut. Manakala untuk faktor khianat pula, ia bergantung kepada motivasi pelaku dan juga kebolehan pelaku tersebut untuk melakukan khianat. Pemboleh ubah motivasi ini bergantung kepada pelakunya. Jika pelakunya adalah seorang penjenayah cyber, maka motivasinya selalunya bersifat kewangan, bersifat kepentingan sendiri. Jika pelakunya adalah seorang aktivis, selalunya motivasinya adalah untuk memperjuangkan fahaman, memperjuangkan ideologi, hak asasi manusia, alam sekitar, LGBT dan sebagainya. Jika pelakunya adalah pengganas, maka ia bersifat untuk melakukan keganasan, kerosakan besar. Jika pelakunya adalah tentera cyber, maka motivasinya adalah bersifat kenegaraan. Manakala pemboleh ubah kebolehan ini pula, ia merujuk kepada peralatan yang digunakan. Sama ada peralatan yang digunakan untuk melakukan khianat itu dibuat sendiri ataupun diubah suai ataupun dibeli, diperolehi daripada pembekal.
Peralatan ini merujuk kepada kod hasad, software, trojan, program yang digunakan untuk tujuan-tujuan kerosakan. Jadi strategi untuk kita mengurangkan risiko ini adalah dengan mengenal pasti risiko itu sendiri. Jadi dengan semua ini, kita dapat simpulkan bahawa strategi untuk mengurangkan risiko ini adalah bermula dengan mengenal pasti risiko itu sendiri. Kita tahu bagaimana kebarangkalian untuk berlaku perkara-perkara yang tidak diingini ini bergantung kepada motivasi dan juga kebolehan pelaku tersebut. Strategi setelah kita mengenal pasti risiko dan kebarangkalian ini, maka kita bertindak balas dengan prinsip CIA, confidential, integrity dan juga availability. Confidential ini kita perlu memastikan bahawa setiap maklumat kita ini disetkan dengan kawalan-kawalan untuk melindungi kerahsiaannya. Kita pasangkan kawalan-kawalan untuk melindungi integritinya. Data-data yang kita simpan tu akan sentiasa direkod dengan betul melalui proses yang betul, dicapai oleh orang-orang yang mempunyai akses sahaja. Kemudian dengan prinsip availability, yang mana sekiranya kita perlu untuk mencapai maklumat-maklumat ini, ia tersedia, tidak terganggu. Dan strategi ini dilengkapkan dengan tambah baik yang berterusan yang merangkumi elemen manusia, proses dan juga teknologi. Secara kesimpulannya, jadi jika dirangkumkan semua ini, inilah yang dimaksudkan dengan pemikiran keselamatan, yang mana ia adalah satu falsafah yang kita terapkan kepada perspektif teknologi maklumat. Kehidupan kita akan bebas daripada was-was, bebas dari perasaan takut, ketidakpastian. Kita dapat pastikan sistem kita itu berada dalam keadaan yang selamat kerana kita telah tetapkan set-set kawalan yang khusus untuk memastikan data-data ini selamat, dan kita boleh hidup dalam keadaan yang tenteram dan tenang. Sekiranya berlaku juga perkara-perkara yang tidak diingini ini, walaupun dengan kebarangkaliannya yang kecil, kita akan dapat bertindak balas dengan cepat kerana kita tahu set-set kawalan yang telah kita tetapkan tadi, dan kita boleh menjangka di manakah kelemahan, dan kita boleh merangka strategi untuk bertindak balas untuk mengelakkan daripada berlaku kerosakan yang lebih besar kepada sistem kita, kepada aset kita dan juga pada kehidupan kita. Dengan memiliki pemikiran keselamatan ini, syarikat kita, organisasi kita, malah kehidupan kita akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih produktif dan efisien kerana kita tahu segalanya beroperasi dengan keadaan yang selamat. Aset-aset kita, perkara-perkara yang berharga kepada diri kita telah dilindungi dengan kawalan-kawalan yang telah kita tetapkan. Sekian saja untuk sesi kali ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.